Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah masuk ke episod 18 pada rancangan 30 minit bersama Bicara Muslimah. Jadi hari ini kita akan berkongsikan ayat yang ke-61. Alhamdulillah Zai, kita dah nak sampai ke akhir-akhir ayat daripada surah An-Nur ini. Masya-Allah. So hari ini kita akan berada di episod yang ke-18 ayat 61 berkenaan bersatu kita teguh. Agaknya apa yang kita nak berbual hari ini Kalau minggu lepas kita dah berbual pasal mendidik anak, melentur buluh biarlah dari rebungnya. So kita berdiskusi mengenai pendidikan anak dan sebagainya. Dan hari ini kita akan masuk juga ayat-ayat akhir ini kita akan masuk juga mengenai pendidikan anak juga. Jadi izinkan saya untuk membacakan ayat ke-61 ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Surah An-Nur ayat 61. Jadi dekat sini dalam ayat ini Allah menerangkan tentang makan bersama-sama, tentang halangan bagi orang-orang yang buta, orang yang pincang dan sebagainya. Jadi dekat sini saya nak bertanyalah kepada Ustazah Azizah agaknya minta maaf Ustazah Latifah. Maaf boleh tak Ustazah mulakan diskusi hari ini dengan menerangkan secara ringkas latar belakang ayat ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Okey, kita mulakan dengan sebab penurunan ayat ni lah. Okey, sebab penurunan ayat ni sebenarnya ada beberapa riwayat tentang ayat ni diturunkan. Salah satu yang saya nak kongsikan ni tentang masa zaman dahulu ni orang-orang Arab, diorang suka pergi ekspedisi. Saya suka pakai word tu pergi ataupun berpergian bersama Rasulullah SAW ataupun mereka keluar berperang. So apabila mereka keluar berperang tu, mereka akan tinggalkan kunci ataupun bahasa halus ni lah, dia titipkan kunci, bahasa Indonesia dia titipkan kunci tu kepada orang-orang yang tak ikut serta. So orang-orang ni adalah seperti orang yang pincang ataupun timpang, orang yang buta ataupun orang yang sakit. So mereka ni tak ikut kepada ekspedisi tu. Jadi dia tinggalkan kunci kepada mereka ni semua ataupun dan juga kaum kerabat. Okay, so bila mereka tinggalkan kunci, mereka bagi amanah lah, seandainya rumah ni ditinggalkan, maka bolehlah kita makan makanan apa yang ada kat rumah. Okay, dekat rumah tu.
Tapi kalau kita sebagai orang yang macam sebagai manusia lah lumrahnya, kalau orang dah bagi tak izin pun kita akan rasa segan kan. Takkanlah sesuka hati kita nak buka, kata apa ada kat dalam rumah ni, boleh tak kita terus makan. So ada sifat rasa keseganan kat situ. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini untuk memberi kelonggaran kepada orang yang dititikkan kunci tu, ataupun yang orang yang kena jaga rumah ni, maknanya dia boleh makan apa yang ditinggalkan oleh tuan rumah. Jadi tak perlu ada segan silu. Ini salah satu riwayat. Dan ada riwayat yang lain juga mengatakan bahawa orang Arab ni dulu kan, sebelum ayat yang surah An-Nur ni diturunkan, ada pula dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ni diturunkan mengenai melarang memakan hak orang lain. Okey. Jadi apabila larangan tu ada, orang mula rasa segan ataupun takut untuk nak makan tau. Macam boleh ke aku makan? Boleh ke tidak? Jadi kerana disebabkan keadaan yang macam gini, pasal Allah nak berpegang teguh kepada adab Jadi Allah turunkan ayat surah An-Nur ni untuk memberi kelonggaran. Jadi kalau siapa nak menjamu, because at the same time kan dia macam ni tau, orang yang nak menjamu selera, diorang tahu yang kalau kita menjamu selera kita dapat manfaatnya. So jadi bila surah An-Nisa ni turun, surah An-Nisa ayat 29 ni turun, diorang takut alih-alih kata boleh tak kita jamu, tapi at the same time terus macam sekali dapat larangan. Jadi Allah turunkan lagi sekali ayat surah An-Nur ayat 61 ni memberi kelonggaran bahawasanya boleh kita menjamu orang selera dan kita bagi orang yang datang tu makan. Itu salah satu ayat juga, satu riwayat. Dan ada juga riwayat, pasal banyak sangat riwayat tentang asbabun nuzul ni. Ada juga riwayat mengatakan bahawa orang yang dulu orang Madinah sewaktu dulu tu, diorang bukan tak suka, diorang macam bila orang yang buta ataupun orang yang timpang pincang ni dengan orang yang sakit ni datang makan bersama-sama, mereka akan nampak macam orang yang buta ni yang akan rasa segan. Okay? Dan orang yang normal ni, kalau kita kata orang normal ni, mereka akan rasa macam tak sedap hati tau. Okay? Macam ataupun macam rasa jijik kerana macam diorang ni dah lah tak nampak, macam mana kita, macam dia takut menyusahkan. So jadi bila keadaan tu berlaku, satu ni mengatakan dia menyusahkan, satu ni rasakan dah macam jijik dan sebagainya. Jadi bila benda ni berlaku, agak macam tak ada keserasian ataupun tak ada kesenangan bila mereka nak menjamu selera. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk macam dapatkan inilah konsep inklusif lah. Maknanya walaupun kita yang normal ni nampak segala makanan yang ada di depan, maka kita pun boleh mengajak sama-sama orang-orang yang tak nampak ni, orang yang buta ataupun orang yang yang kurang sihat ni, dengan orang yang timbang ni makan bersama-sama dan menjamu selera bersama-sama. Jadi kita ni ada keharmonian kat situ. Itu disebabkan ayat ni diturunkan lah. So konsep kat sini lah, maknanya walaupun Allah SWT kata memberi keizinan kepada orang ni untuk makan dalam kat rumah orang ni semua, at the same time juga kita kena tahu yang kita kena perlu beradab. Tu yang saya rasa nanti kawan-kawan saya akan terangkan lah. Maknanya walaupun diberi keizinan, kita pun perlu beradab untuk meminta izin sekali lagi apabila kita nak menjamu selera kat rumah orang, ataupun walaupun orang tu dah beri keizinan, boleh tak kita terus macam main masuk aja terus dah buka buka tudung saji dan sebagainya. Tu kat situlah disebabkan ayat-ayat ni turunkan, kerana bersebabkan dulu-dulu orang-orang Madinah merasakan mereka tidak secocok untuk makan dengan orang-orang yang kurang upaya. Jadi diturunkan ayat ni sebagai mereka akan dapat keharmonian bila bermakan bersama-sama. Itu dah sebenarnya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Latifah di atas penerangannya. So itu adalah sedikit sebanyak latar belakang mengapa ayat ini diturunkan dan untuk apa ayat ini diturunkan. Jadi kalau kita lihat pada permulaan ayat ini, Allah memulakan ayat ini dengan kategori mereka yang kurang upaya. Yang ni orang yang buta, orang yang timpang dan orang yang sakit. Yang orang yang sakit ni orang yang mempunyai keuzuran lah. Jadi menurut Ustazah Azizah, saya nak tanya agak-agak mengapa Allah mulakanlah ayat ini dengan sebegini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, seperti tadi yang diterangkan di dalam asbab nuzul ayat ni, Ustazah Latifah ada cakap kan, sebab orang-orang dahulu ni salah satunya diorang kurang selesa bila bergaul dengan orang-orang yang kurang upaya. Okay, baik secara fizikal ataupun mental, diorang ada ada tidak keserasian di dalam situlah. Maka Allah pun turunkan ayat ini untuk menyatakan there is no need to feel that way. Kita tak perlu, sebenarnya tak patut kita berasa seperti itulah. Kerana apa? Kerana pada hakikatnya macam kita walau macam mana kita rasa kita beza pun secara fizikal ke, beza darjat ke, beza apa pun dengan orang lain, dekat mata pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kita tetap sama. Kita tetap hamba yang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita tetap
tak sama. Jadi ayat ini dia mempunyai maksud ataupun mempunyai tujuan untuk menyatukan di antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi di antara keluarga lah. Okay, bila kita terlalu bila kita terlalu nak pisahkan orang yang orang yang kurang upaya kena contohlah orang yang kurang upaya dia kena makan sebelah situ. Bayangkan dalam satu ni orang yang okey upayanya kena makan sebelah sini. Itu kan dah nampak macam ada satu perpecahan kan. Dah tak ada harmoni kat situ. Habis dah tak ada harmoni, lepas tu macam berpecahan sangat. Jadi itu juga bila kita dah terlalu pecah-pecah gini, dia akan menimbulkan sikap yang sombong lah. Dan seperti mana kita ketahui, sikap sombong tu adalah adalah sikap yang amat kecil di dalam Islam. Dia cakap pasal sombong ni, okeylah, kita akur dalam sesebuah keluarga tu mesti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Dalam sebuah keluarga tu biasanya ada yang sihat, ada yang kurang sihat. Okay, sepertinya kalau yang kurang sihat macam mungkin ada yang dah berumur, dia ada sikit keuzuran, ataupun kadang-kadang dalam keluarga ada anak-anak yang istimewa ataupun orang yang kurang upaya. Jadi macam saya rasa dalam konteks moden ni memang kita dah boleh faham lah kan, kita dah boleh open sikit di antara satu sama lain yang bahawa dia tak ada perpecahan. Jadi apa yang saya akan tekankan kat sini kan, bila kita cakap pasal pasal taking care of one another ni, dia ada beberapa senario yang boleh terjadi dalam satu keluarga. Sepertinya kalau orang-orang yang sihat di dalam keluarga tu, mereka akan expected untuk menjaga yang orang yang kurang sihat, orang yang uzur. So itu memanglah betul lah, itu adalah salah satu tanggungjawab. Tapi kadang-kadang kita kena lihat pada perspektif orang yang ni lah, orang yang yang ditanggungjawabkan ni, itu adalah bukan benda yang mudah. Untuk menjaga orang yang dah uzur, lagi-lagi orang yang orang yang dah tua, lepas tu dah kurang berkemampuan dari segi fizikal dia, itu bukan mudah. Dia perlukan certain skill ataupun certain training. Macam kalau kita nak ambil pembantu pun kita pergi dekat syarikat pembantu nak ambil maid nak ambil helper dia akan bezakan tau, macam okey nak ambil untuk jaga orang tua ke ataupun untuk membantu untuk membantu benda yang tanggungjawab yang lain. Jadi seandainya kalau kita perlukan seseorang pembantu yang untuk menjaga orang tua, dia ada certain profile yang dia akan keluarkan yang menyatakan orang ini dia adalah orang yang dah train untuk menjaga orang-orang ini. Jadi menunjukkan benda ni bukan perkara yang mudah untuk dilakukan lah. Jadi dekat sini kalau kita tengok orang-orang yang ada orang yang uzur ataupun sakit di dalam keluarga tu, lepas tu dia tidak mampu menjaga dia, kadang-kadang dia ambil pembantu untuk menjaga, ataupun kadang-kadang disebabkan kekurangan skill ataupun kekurangan waktu, kekurangan upaya untuk menjaga, membuat tanggungjawab ini, mereka akan menghantar kepada rumah orang tua. Kebiasaannya kalau kita tengok contoh ni kan, kita akan cakap apa? Kita akan dengar orang cakap apa? Biasalah anak ni kalau daripada dulu mak yang jaga dia. Satu mak tu boleh jaga 10 anak. Tapi belum tentu 10 anak ni satu pun boleh jaga mak. Kita selalu dengar cakap itu. Sebenarnya kata-kata ni adalah kata-kata yang amat negatif. Kita bayangkan kalau seseorang tu seorang suri rumah lah. Okeylah, kita ambil worst case scenario. Dia suri rumah. Mungkin dia suri rumah yang tunggal. Dia ada anak, kena kerja untuk menampung anak-anaknya. On top of that, dia kena menjaga ahli-ahli keluarga yang kurang upaya ni ataupun kurang-kurang uzur. So bayangkanlah, just the thought of it, kita dah nampakkan betapa susahnya tanggungjawab ini. So kalau kita cakap benda macam ni, kalau kita put a negative statement tu dah, apakah orang yang sedang berusaha menjalankan tanggungjawab ni akan rasa? Sebab itulah sekarang ni dekat dalam masyarakat kita ni dah banyak orang yang ada depression, yang ada yang ada sakit mental kerana overstress, orang panggil anxiety apa semua ni kerana kata-kata yang negatif lah, toxic lah seperti ini, yang salah satunya membuatkan mereka tidak membantu mereka lah dalam segi ini. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, tadi kita cakap pasal sombong, hanya kalau kita cakap dekat orang yang seperti ini, macam kalau kita cakap macam seolah-olah kita ni macam nak beritahu dia macam, engkau buat gini, kalau aku jadi kau, aku tak akan buat gini, aku akan angkat mak aku akan jaga. For example aku akan jaga orang-orang ni semua pasal aku tahu. Tapi benda tu belum berlaku pada kita. What if benda tu berlaku pada kita, barulah kita rasa kan segala beratnya kan. So na'udzubillah minaz-zalik lah. Jadi apa yang nak saya sampaikan ni, kita janganlah judge orang. Okay, janganlah mengata orang adik ni tak pandai jaga orang yang sakit, adik ni tak pandai jaga mak yang sakit, tak nak jaga. Kita kena ingat
apa tu ayat yang yang ada dalam Al-Quran tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita melainkan dia tahu kita boleh mengatasinya. Jadi macam semua orang ada ujiannya. Orang yang lemah ada ujiannya, yang itu kelemahannya adalah ujiannya. Orang yang kuat pun kekuatannya pun Allah akan uji juga. Jadi sama-samalah kita refleksi tentang sikapnya. Itulah daripada saya, Ustazah Syikin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Aziza. Saya rasa itu adalah satu contoh yang baik dan yang boleh kita relatekan lah dengan masyarakat masa kini, Azhar. Sebab apa, saya teringat pada satu episod yang lepas, saya teringat episod yang keberapa, di mana kita berbicara mengenai husnuzan. Yang ini bersangka baik. Dalam Islam, kita diajar sebenar-benarnya ajaran Islam adalah tidak kira pun apa situasi, walaupun zahirnya kita nampak ini adalah sesuatu yang salah, kita diajar untuk sentiasa bersangka baik. Kerana apa? Kerana kita tak akan tahu dan tidak tahu di sebalik kejadian tersebut. Walaupun secara zahirnya kita nampak contoh macam dia pukul anak dia contoh, tapi kita tak nampak di sebaliknya mungkin dia tengah mengalami dispresi, kan? So, kita tak tahu di sebaliknya. So bila kita tak tahu di sebaliknya, maka tanggungjawab kita adalah sangka baik dan juga jangan judge. Apa Melayu jangan judge? Ada orang cakap apa, susah orang kita tak tahu. Jadi semua orang selalu tunjuk kan, senang je kan. Susah orang kita tak tahu. Okey, jadi dekat sini kalau kita lihat saya cuma nak sentuh tentang perlunya kita belajar lah. Macam dalam ayat Al-Quran ni, Masya Allah, Allah turunkan ayat Al-Quran ni untuk memberi kepercayaan kepada ahli keluarga, untuk memberi masuk rumah begitu saja. Jadi kalau kita nak kena faham, janganlah kita ambil saja. Sebab tu pentingnya kita belajar Al-Quran ni. Kita tak boleh baca terjemahannya sahaja, kerana takut-takut kita salah faham dan kita salah pakai pula. Jadi perlu faham konteks Al-Quran. Setiap ayat yang diturunkan pasti ada sebabnya, pasti ada ceritanya. So kita nak kena tahu cerita di sebalik penurunan setiap ayat Quran yang diturunkan. Okay, jadi dalam konteks berbezalah, kita tak boleh samakan zaman Nabi dengan zaman sekarang, sebab memang culture-nya begitu. Culture zaman sekarang, saya pergi holiday saya bawa kunci. Saya tak, Ustazah Aziza tolong simpankan kunci saya, tidak. Okay, so kita tak ini bukan budaya kita lah. Ini bukan budaya kita. So bagi siapa yang mengamalkan budaya tu, tak kisahlah, sebab memang itu bukan budaya kita di Asia ni lah. Jadi jadi dekat dalam ayat ini, di ayat terakhir Allah mengatakan tentang tahiyat, tentang beri salam. Jadi maknanya apa? Walaupun kita dah dapat keizinan, walaupun kita dah dapat redha daripada tuan rumah untuk kita masuk begitu saja tanpa perlu minta izin lagi ke apa, tapi beri salam adalah satu perkara yang perlu dilakukan. Okay, kerana pada ayat surah An-Nur juga pada ayat 27 dah diberitahu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. So izin kita dah dapat. So yang kedua kena lakukanlah beri salam. So saya suka dengan apa yang dikatakan dalam buku tafsir Bapak Zahili ni. Ada ulama Islam Allah menuturkan, jika yang diucapkan hanya salam, Assalamualaikum, itu mengandungi 10 kebaikan. Kalau kita tambah dengan warahmatullah, ditambah lagi 10 kebaikan. Kalau kita tambah lagi dengan wabarakatuh, ditambah lagi dengan 10 kebaikan. Jadi senang kata, kalau kita ucapkan full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. So kalau dapat Assalamualaikum, dapat tak kebaikan? Dapat 10. One third of the pahala yang diberi. Jadi dekat sini, tahiyat salam ni apa? Kenapa kita kena ucapkan salam? Kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni adalah ucapan yang sejahtera. Jadi makna bila kita, dia seperti doa. Kita mendoakan sejahtera ke atasnya dan ke atas diri kita juga. Jadi bila orang dengar pun orang sukalah, tenang. Kerana apa? Kerana orang mendoakan kita. Jadi itu adalah satu adab orang Islam ataupun orang mukmin yang patut kita contohi dan patut kita lakukan setiap ketika lah. Itu kalau sekiranya kita masuk, kita tahu ada orang di dalam.
kalau kita pergi, contoh kita pergi rumah mak kita tapi tak ada orang pula kat rumah. Jadi kita masuk janganlah beri salam, takut ada yang jawab pula. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita katakan dengan Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Ini mana-mana kita pergi, kalau tiada penghuni, kita jangan beri salam seperti biasa, tapi kita beri salam seperti dengan Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Jadi kita teruskan perbincangan hari ini. Kalau kita lihat dekat dalam ayat ni Allah mengatakan tentang makan bersama, makan bersama-sama, makan secara jemaah dan sebagainya kan. Jadi dalam kita membina kekuatan ukhuwah di antara keluarga, saranan dalam ayat ini tentang makan bersama. Jadi saya nak minta pandangan daripada Ustazah Azizah lah. Boleh tak kalau Ustazah kongsikan kelebihan makan bersama ni? InsyaAllah Ustazah Syikin. Okay, kita kalau cakap pasal makan bersama, dinner together, kalau dalam bahasa CIM-nya lah. Yang makan bersama ni seperti mana kita ketahui, dia ada banyaklah keberkahannya. Pernah tak kita experience benda ni, bila mana kita lapar, kita makan, kita tengah lapar, kita makan dengan kawan-kawan kita, tapi makanan tu sikit. Tapi kita tahu walau sikit makanan, tapi pasal ada benda sikit, habis semua orang tengah lapar, kita share. Tapi bila kita dah makan, kita rasa kenyang sangat walaupun sikit. Pernah kan? Macam orang katakan, orang kata sharing is caring kan. So benda ni sebenarnya ada hadis, cerita hadis ni macam ni. Ada satu sahabat tu, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia cakap, Rasulullah, aku selalu lapar. Aku dah makan pun aku selalu lapar. Rasulullah tanya dia, kau makan sendiri ke? Aku makan sendiri. So Rasulullah SAW cakap apa? Mungkin pasal kau makan sendiri, pergilah makan bersama orang-orang lain dan sebutlah bismillah bila kau makan tu. So benda ni dia bukan macam mere saying aja, dia memang Rasulullah memang ada hadis tentang ni yang mana Rasulullah pun menggalakkan kita untuk makan berdamai lah. So makan berdamai ni memang digalakkan di dalam Islam. So itu secara general, apatah lagi kalau kita makan berdamai secara di dalam keluarga kita, di mana di dalam keluarga ni Allah ada janjikan pada keluarga mawaddah dan sakinah seandainya kita berfikir. So itu mestilah lagi banyak kan keberkahannya. Makanan, jadi makan berdamai bersama keluarga ataupun dinner, dia bukan setakat kita bukan menyatakan tentang makan itself aje lah. Sebenarnya keberkahan tu datang pada keikhlasan kita untuk menjaga silaturahmi yang di antara keluarga kita ni. Kadang-kadang kita pandang remeh pada silaturahmi ni, yang mana silaturahmi di dalam keluarga ni dia amat penting. Dalam keluarga ni tanggungjawab kita adalah untuk menjaga keluarga kita. Dan salah satu tanggungjawab dalam keluarga tu adalah kita kena meningkatkan silaturahmi. Kenapa Islam menggalakkan tingkat silaturahmi? Kenapa tak macam okeylah aku dah ajarkan, tapi ada silaturahim, tak ada silaturahim, tak apalah. Tapi silaturahim ni is important bila kita nak mengajar anak-anak kita sebenarnya. Kalau kita nak menasihati anak-anak kita, kalau kita tak ada silaturahim yang kuat, yang kukuh, macam mana kita nak expect anak-anak kita untuk mendengarkan nasihat kita? So bayangkan, saya teringatlah saya dulu sewaktu kecil-kecil adalah kita kan bergaul, ada pergi ke sesuatu macam rumah kawan ni. Saya takut dengan mak kawan saya ni lah. Pasal dia selalu memang dia garang. And dia selalu cakap, ingatkan kita macam jangan buat gini dosa. Kalau buat daripada kecil, kalau makan kat tangan kiri tu dosa. Kalau lepas tu kalau kita buat sesuatu dosa, nanti masuk neraka. Bukan awak je tahu masuk neraka, nanti mak bapak awak pun awak heret masuk neraka. Jadi saya ditakutkan dengan itu. Kalau saya buat salah, saya dengan bapak saya kena heret dengan masuk neraka. So benda ni buat saya berfikirlah, bila kita dah besar ni, kita refleksi, adakah ini cara yang terbaik untuk kita menakut-nakutkan anak-anak kita? Tak kisahlah anak kita tu kecil ataupun dah remaja. Bayangkan kalau dengan teens nowadays kita cakap macam gitu, kau nak aku ke masuk neraka, agak-agak anak-anak kita ni akan dengar tak dengan nasihat kita kalau kita cara pendidikan kita tu adalah dengan menakut-nakutkan. Jadi macam apa kena mengena ni dengan makan bersama kan? Ni maksud saya ni makan bersama ni adalah salah satu alat ataupun salah satu tool lah untuk kita luangkan masa kita bersama keluarga. Jadi silaturahim kita terjaga, di mana kadang-kadang kehidupan kita di Singapura ini kadang-kadang lagi-lagi untuk kita lah. Contohnya kita yang bekerja ni kadang-kadang kita punya waktu bersama keluarga tu limited. Susah nak cari waktu. Kadang-kadang kena tunggu
hujung minggu, kena tunggu holiday, baru kita dapat. Jadi macam makan ni kan makan yang sama. Kita busy macam mana pun kita tetap lapar kan. Jadi macam setiap hari kita tetap akan makan. Jadi macam it can be as simple as bila kita nak makan tu kita tengok keluarga kita, jomlah makan sekali, ajak sekali. Ataupun mak-mak yang nak suap anak, dia bukan setakat suap je, tapi dia pun suapkan sekali dengan diri dia. Jadi bila kita itu maksudnya kita tengah bergaul dengan anak kita. Jadi kita ambil peluang ini untuk mengenali anak-anak kita, macam tanya tentang harinya macam mana. Bila kita tanya gini sedikit demi sedikit, kita akan mengenali macam mana anak-anak kita ataupun macam mana ahli keluarga kita ni bila kita tak ada dia macam mana. Kirakan macam apa yang berlaku dekat kehidupannya. Jadi dari sini adalah akan menguatkan lagi silaturahmi lah, and dia akan memberi kita ruang untuk kita mengajar, menasihati dan mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lah, insyaAllah. Terima kasih Zazizah, betul saya amat setuju sekali. Kerana apa? Kerana quality time tu, masa yang berkualiti tu amat penting. Kerana walaupun sedikit tapi perlu kita lakukan lah. Sebab apa? Saya tak percaya, saya personally saya memang tak percaya dengan mereka yang mengatakan tak ada masa. Pada saya bukan tak ada masa sebenarnya, tapi kita gagal untuk mengatur masa kita. Tak, saya pun salah jugalah, kadang-kadang calam mata datang ini, tapi sebenarnya ada. Cuma kita yang tak pandai mengatur lah. Kalau kita atur, kalau kita tahu kitanya keutamaan, kita tahulah kita perlu mengatur masa kita sendiri. Jadi kalau kita lihat pada ayatnya, Masya Allah, Allah sebutkan 11 golongan mereka yang kita boleh dapat izin untuk masuk dan makan begitu saja di rumah mereka. Hatta sehingga kawan pun tau. Jadi kat sini saya nak tanyalah dengan Ustazah Latifah, kalau kita lihat tahap kepercayaan amat tinggi untuk mereka ni tahap begitu tinggi sampai kan rumah pakcik sebelah mak ke, rumah pakcik sebelah bapa ke, semua kita boleh masuk. So maknanya tahap kepercayaan begitu tinggi. Jadi mungkin Ustazah Latifah boleh kongsikan tips untuk membina kepercayaan. Bagaimana untuk kita membina kepercayaan dalam sebuah keluarga? InsyaAllah, kepercayaan satu benda yang susah kita nak raih sebenarnya. Tapi kalau kita nak tahu tentang institusi kekeluargaan, dalam institusi kekeluargaan lah kita kenal erti kebahagiaan, kita kenal erti kebersamaan, kesedihan, pengorbanan, segala-galanya lah kita kenal. So bila kita kita nakkan all these things, so kita nak kena faham bahawa kita nak kena tampil pun kita kena pamerkan yang kita ni seorang yang layak untuk orang tu percaya. Maknanya kita nak kena ada jujur, kita kena ada kejujuran. Kita perlu jujur dalam kitanya percakapan, kita perlu jujur dalam kitanya tingkah laku, kita kena jujur dalam kitanya pekerjaan dan semualah dengan muamalah kita dan sebagainya. Kerana dalam dalam hadis Rasulullah SAW ada yang ada di sini alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang bermaksud hendaklah kita sentiasa berlaku jujur, kerana sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan kepada syurga. Masuk kat sini, kalau kita nak bina kepercayaan kepada orang, kalau kita tak jujur, orang tak akan percaya pada kita. Kalau kita tak nampakkan yang kita ni jujur, orang tak akan macam nak minta refer kita untuk buat pertolongan dan sebagainya. Sebab tu perlu adanya sifat kejujuran. Jadi daripada kejujuran tu orang akan faham bila kita bercakap tu betul kan. Untuk orang kata betul lah dia ni cakap. Jadi aku ada macam confident untuk macam minta tolong pada dia. Kalau nak tinggalkan kunci pun boleh. Seperti juga dengan kawan-kawan lah. Maknanya kalau kita jujur dengan kita punya persahabatan, kalau seandainya orang tu minta tolong pada kita dan kita lakukan dan kita tak pernah ingkar dan kita tak pernah tolak dia punya apa yang dia cakap tu, yang kita tak pernah bohong pada dia, maknanya orang akan nampakkan kita punya kejujuran dan orang akan percaya. Okay? Yang at the same time saya suka pasal meluangkan masa tu. Meluangkan masa is salah satu faktor di mana macam kita nak belajar ataupun read the person. Okay, kalau kita tak meluangkan masa dengan seseorang tu, kita tak tahu orang tu macam mana, orang tu cakap dengan betul ke tidak, orang tu bohong ke tidak, ataupun orang tu macam buat tu dengan ikhlas ke tidak. Sebab tu salah satunya lah bila kita meluangkan masa, kita nampak kejujuran orang tu. Bila kita dah nampak kejujuran tu, datanglah kepercayaan. So dan juga kita bila kita nak bina kepercayaan, kita perlu hargai orang sekeliling. Maknanya bila orang tu dah buat, dia kena hargai kita, kita pun kena hargai dia juga. Dengan apa? Simple as thanks. Jadi apa orang tu
buat, kita kena cakap thank you, dan dia akan rasa macam okay, aku ni dihargai, maknanya dia pun percaya pada diri aku dan aku kena ucapkan terima kasih. Itulah short and simple sebenarnya. Terima kasih Ustaz Latifah. Saya rasa Ustaz Latifah ada banyak lagi nak cerita ni ya. Tapi memandangkan kita kesentuhan masa, jadi kita kena berhenti dulu setakat inilah. Jadi harapannya semoga episod kali ini membawa manfaatlah kepada semua yang mendengar, semua yang menonton. Jadi maka yang perlu kita faham di sini, luangkanlah masa bersama keluarga supaya kita dapat terapkan sifat mawaddah, sakinah dan rahmah dalam keluarga kita, insyaAllah. Amin. Maka kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.